dengar podcast dan YouTube KC Champion dalam segmen Cerita-Cerita Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Testing 1, 2, 3, 4. Okey, apa khabar semua para penonton Malam Seram? Hari ini saya nak bawa anda keluar. Malam Seram malam ini cukup istimewa sedikit. Casey berada dalam kenderaan sedang memandu. Saya sekejap lagi tutup lampu silau. Tapi saya nak tunjuk anda saya berada dekat luar ni. Network harap-harap baiklah malam ni. Dan Malam Seram malam ini dibawakan khas untuk anda, ditaja oleh penaja kita #Team Mirza Fai, yang mana terima kasih kepada Mirza dan Fai. Hari ini kita akan cakap tentang beberapa benda lah yang akan diketengahkan sebentar nanti. Antaranya tentang kes-kes jual beli rumah. Tapi sebelum tu jangan lupa, kalau anda yang berminat yang sedang mendengar melalui Spotify, Apple Podcast, audionya agak lain sedikit sebab saya dalam kereta sedang memandu secara live dan menuju ke sebuah tempat. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi pada anda. Jangan lupa kalau mencari ejen hartanah, anda boleh hubungi Mirza Subari di 83832145 ataupun anda boleh hubungi Fai Muni di 83338555. Ya, Mirza Subari dan juga Fai Muni #Team Mirza Fai, penaja rancangan Malam Seram Outdoor yang sedang anda saksikan sekarang ini. Jadi Casey nak bawa anda ke satu tempat. Nanti saya akan sampai ke destinasi itu, baru saya akan mula bercerita lah. Sekarang ni saya memandu dekat Lebuh Raya, di Lebuh Raya PIE. Dan dapat lihatlah keadaan di jalan raya pada 3 dan saat ini. Mungkin tak terlalu banyak kenderaan sebabnya dah pukul. Tapi tetap ada kereta lah. Pada saya ni pun dah banyak ni. Sebabnya selalunya pukul 12 tengah malam macam ni dah sunyi tapi masih adalah kenderaan-kenderaan di jalan raya. Sebelum tu saya mohon maaf kalau mungkin audio saya kurang jelas. Anda boleh beritahu saya ya. Tapi daripada live feed dan juga apa yang saya tonton, dia ada delay dalam 40 saat lah ya, dalam lebih kurang 40 saat. Dan saya harap audio saya, network saya semua berjalan dengan baik. Jadi terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram pada malam ini. Baik, seperti dikatakan, Malam Seram malam ni agak berlainan sedikit lah. Okey, saya nak mula bercerita sikit. Ini percubaan saya yang pertama. Saya nak berkongsi kisah, tapi jangan takut, saya tak akan baca. Sebab kisah ni saya dah menderas awal tadi. Saya dah faham cerita yang nak disampaikan. Jadi saya akan cuba kongsi kepada anda semua. Apa yang saya ingat, saya akan bacakan lah ataupun saya akan kongsikan. Bukan baca lah sebab saya tidak membaca. Okey, pengalaman yang pertama ni, saya tadi dah pun buat persiapan kiriman email yang saya terima daripada Fia, betul nama dia Fia. Fia berkongsi kejadian kepada saya melalui kc@malamseram.com, yang mana menurut Fia, kisah seram yang beliau alami itu adalah satu kejadian ketika dia memandu pada waktu malam. Macam saya ni lah sekarang Jadi Fia ni, kisah ni berlaku di Singapura lah. Jadi menurut Fia, ketika dia memandu tu, dia dah terlalu mengantuk. Dia tengah drive kan, dia mungkin tak dapatlah mengawal mata dia. Sekejap nak tertutup dan akhirnya dia memandu, dia hentikan kenderaan dia di tepi jalan untuk berehat seketika. Jadi menurut Fia,
dia memandu. Dia sebenarnya daripada, saya ingat saya, dia pergi makan dengan kawan dia di Bukit Timah. Di Bukit Timah, dekat salah sebuah restoran di Bukit Timah. Jadi daripada Bukit Timah tu dia nak balik ke rumah dia. Rumah Fia ni terletak dekat kawasan iaitu mana ni, di Chua Chu Kang, di Chua Chu Kang. Jadi bila nak balik ke Chua Chu Kang ni, dia melalui jalan, ada dua cara lah. Satu melalui Lebuh Raya, satu melalui jalan belakang, iaitu jalan Bukit Timah. Bukit Timah tu kalau anda memandu boleh sampailah ke destinasi yang disebutkan oleh Fia, iaitu Chua Chu Kang. Jadi menurut Fia, kejadian ini berlaku ketika dia dah sampai satu daerah ni, iaitu di kawasan Bukit Timah tu sendiri. Dia tiba-tiba rasa mengantuk sangat. Dia rasa mengantuk dan beberapa kali dia nak terlelap bila dia memandu. Sebabnya sebelum ni kan jumpa kawan, dan kemudian mungkin dia lepak sampai lewat malam, sampailah dia rasa mengantuk, nak terlelap. Jadi saudara para penonton Malam Seram yang sedang menonton, Sofia akhirnya hentikan kenderaannya di tepi jalan lah. Kata beliau, saya hentikan kereta saya dekat tepi jalan, dan apa yang berlaku pada waktu tu, saya pun tarik handbrake, ke belakangkan kerusi saya, dan saya lelapkan mata. Dan sedang tidur, tiba-tiba dia terasa 2-3 kali macam rambut dia ada orang tarik. Orang macam tarik sikit lah. Seingat saya lah, apa yang diceritakan oleh Fia, dia terasa rambut dia ditarik beberapa kali. Bila dia bangun, memanglah dia tidak sangkakan ada orang tarik pada mulanya. Dia fikirkan rambut panjang, katanya, saya fikirkan rambut panjang saya, Casey, tersangkut dekat bahagian belakang lah. Tak tahu sangkut dekat mana, tapi dekat bahagian belakang, sebab saya pun dah baringkan kerusi kan. Jadi saya tarik rambut saya, betulkan balik kan? Kemudian saya sambung nak tidur, nak lelapkan mata sekejap ni. 2 kali lagi dia tarik. Kali kedua dia tarik lagi. Dan Fia waktu tu confirm yang rambut dia tu bukan tersangkut. Dia rasakan rambutnya telah pun ditarik. Bayangkan saudara, kejap saya tengah nak keluar daripada kawasan filter ni. Saya kena beri perhatian sekejap. Okey. So bila Fia rasa rambut dia ditarik buat kali kedua, waktu itulah dia bangun dan dia terus memandu, tinggalkan kawasan tempat yang dia berhenti, di kawasan Bukit Timah Road tu jugalah. Jadi menurut kisah Fia, seingat saya yang saya ada baca tadi tu kan, bila dia nak memandu tu, dia rasa kenderaan dia ni macam seolah-olah berat. Dia cuba tekan minyak, asal kereta aku tiba-tiba macam berat sangat nak bergerak ni kan. Apabila dia mula membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah tu dibaca beberapa kali sebenarnya, barulah kenderaan dia dapat dia rasakan bergerak seperti biasa. Dan menurut Fia, selepas kejadian tarik rambut tu, dia memandu daripada Bukit Timah pergi ke rumah dia di Chua Chu Kang. Perjalanan tu tidak rasa mengantuk langsung, malah dia rasa meremang dan takut. Itulah kisah yang dikongsi oleh Fia. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Assalamualaikum Casey, nama saya Fatihah dan saya ingin mengisahkan cerita seram saya ketika saya belajar di Politeknik pada tahun 2018. Pada masa itu saya sedang membuat satu school project dengan kumpulan saya tentang tempat yang berhantu di Pasir Ris, more specifically Sungai Api-Api. Pada satu scene di jembatan di Sungai Api-Api, tempatnya sungguh gelap gelita dan tidak ada orang di situ selain kumpulan saya lah. Saya sedang berduduk di bangku, agak berjauhan dari yang lain sementara menunggu scene saya lah. Sedang saya menunggu, saya terdengar macam ada lagu klasik yang menggunakan gemilan, macam lagu orang-orang lama.
saya berdiamkan diri sebab kumpulan saya masih sibuk dan kami masih ada banyak scene yang perlu di-shoot. Dan saya tidak mahu menakutkan mereka. Tapi saya tidak menafikan bila saya terdengar lagu gemilang itu, saya berasa sungguh aneh sebab tempatnya sunyi dan boleh dikatakan ulu. So saya fast forward sikit. Saya diamkan diri dan terus meneruskan ke scene terakhir di ujung sungai api-api di bawah jambatan. Selepas scene itu, saya tak tahu kenapalah kumpulan saya bercadang untuk melihat footage yang diambil pada malam itu di bawah jambatan itu. Bila kita tengah melihat, saya terasa terganggu. Mata saya terjenguk ke atas. Mind you, pokok-pokok di situ semua tinggi-tinggi. Dan tak tahu kenapalah mata saya terjenguk ke atas. Dan di situlah saya ternampak dengan tidak sengajanya Kak Pun berambut panjang dan mata merah tengah melihat ke bawah ke arah kami. Saya terus signal kawan-kawan saya untuk cepat-cepatlah selesaikan syuting dan beredar dari situ. More specifically, saya terus cakap lah, guys, let's go now lah. I don't feel right. So, selepas tu, bila kita nak berpisah, kawan saya Farisha mengajak saya menginap di rumahnya kerana dia seorang. Kawan saya pun tahu yang something was wrong lah. Sebab sedang kami berjalan ke rumahnya, kawan saya tertiba tanya, kau tadi ada dengar tak? Macam ada lagu lama, macam tertiba, macam gemilang yang tertiba berbunyi. Saya pun terpanjat bila dia memberitahu saya, sebab betul-betul koinsiden, saya ingatkan saya seorang yang mendengar. Yang peliknya, dia berjarak jauh dari saya. Tapi bila kita dengar lagu itu, ada 7 orang, tapi kita 2 je yang mendengar. Pada malam itu, kita merancang untuk edit footage kita untuk dokumentari itu di ruang tamu kawan saya. Ruang tamu kawan saya ni agak luas dan jendelanya menghadap pokok-pokok yang tinggi di luar rumahnya. Bila kita tengah kusyuk edit, dari sudut mata saya ternampak macam ada bayangan hitam yang melintas cepat di luar jendela itu. Kawan saya dan saya terus toleh ke arah jendela dan terus tengok, like straight away look at each other. That's when we know yang ada benda yang not right ketika tu. Kita without saying anything terus selesaikan kerja, terus masuk dalam bilik dan tak berbual langsung tentang apa kita nampak sampailah ke esok harinya. Saya rasa aneh lah pada malam itu. Itulah cerita saya. Terima kasih ya Casey, dan selamat malam semua. Sekali lagi mohon maaf internet connection tidak begitu baik. Jadi harap maklum lah. Okey. Sini ya tempat dia. Bismillah. Aduh. Changi Hospital ni dia dah kembali sunyi Oi, dah berlalang Hotel Raintree ni dah tutup. Hotel Raintree dulu bawah ni hotel. Oleh kerana Covid saya rasa bisnes dah tak ada, mereka tutup Hotel Raintree ni. Okey. Saya nak masuk parking sekarang. Okey guys, saya dah sampai dekat restoran ni dah pun dipagar Okey, kejap saya park tepi sini. Okey guys, ini adalah sebuah bangunan restoran yang dah terbiar dan tidak lagi beroperasi dekat depan ni.
So I think this is the place, sebab dia ada kasih saya gambar. So saya dah sampai dekat depan restoran ni. Sebelum tu anda dapat lihat depan saya akan lampu tinggi. Okey. Sebelah kanan, sebelah kiri, depan saya, ini semua adalah bangunan kosong yang dah dipagar dan dah tak ada orang lalu kat sini. Okey. So, saya nak mulakan cerita. Izinkan saya tukar mic kejap. Sekejap Testing 1 2 3. Check. Check 1 2 3. Test. Okay. Okay, so kita nak mulakan berkongsi kisah. Mak lupa pula saya nak buka saya punya tablet. Macam mana nak cerita kalau tablet tak keluarkan? Aduh. Okay. Okay, harap dapat dengar suara Casey So I'm reading this from my tablet. Sekejap. Okay, saya letak depan sini je, senang saya nak tengok. Okay guys, kisah pertama yang saya nak bacakan, ataupun lebih tepat lagi kisah yang kedua lah. Anda dapat lihat depan saya ni ada sebuah bangunan. Sini dulu kalau tak silap saya, menurut penulis, adalah sebuah restoran. Dan yang ini, kiriman ini datang daripada pengirim yang bernama Faizal. Faizal berkongsi kejadian seram. Katanya, saya pada waktu kejadian ini berlaku dengan beberapa orang kawan, sebenarnya kami sedang berbasikal dekat kawasan Changi, Casey. Jadi tempat yang kami selalu pergi adalah Hospital Lama Changi. Apabila sampai dekat Hospital Lama Changi, kita berjalan sekumpulan lebih kurang dalam 7 orang. Tidak ada apa-apa benda yang berlaku lah. Kami pun tak expect kan, sebab dah beberapa kali pergi dan dah terbiasa dengan tempat Changi Hospital tu. Seram memang ada, tapi tak adalah gangguan-gangguan yang pernah dialami seperti yang kami lalui satu ketika dahulu. Kejadian seram ini terjadi apabila kami tersalah jalan, mengikut satu jalan kecil menuju ke arah satu lagi tempat yang kita nak pergi. Ini terletak di sebuah kapak. Public kapak ada sebuah bangunan yang tidak lagi beroperasi. Dan saudara, menurut penulis, bangunan ini seperti yang anda lihat dekat depan saya ni, saya lampu tinggi lagi. Bangunan ini kelihatan seperti restoran yang terbengkalai. So, saya dengan kawan-kawan yang lain buat keputusan untuk turun daripada basikal dan menghampiri bangunan yang kosong ini. Semakin dekat, semakin rasa seram. Tiba-tiba boleh saya terbau sesuatu yang agak meremangkan. Tapi hairan, bila saya bau, saya tengoklah reaksi muka kawan-kawan yang lain. Tak ada seorang pun yang perasan ada bau, sebab mereka kelihatan sedang sibuk tengok kiri dan kanan. Saya cuba nak dapatkan pengesahan daripada beberapa kawan dengan memandang ke arah wajah mereka, tapi mereka seolah-olah tidak faham tentang apa yang saya nak sampaikan pada mereka. Sebab kata Faizal, saya tak nak menegur Casey. Jadi saya tunggulah reaksi mereka. Mana tahu sama-sama kita dapat bau
bau yang meremangkan. Jadi seorang kawan saya pun tak nampak macam mereka ada terbau sesuatu. So saya pun buat bodoh lah. Sebenarnya Casey, menurut pakcik saya, kalau kita pergi ke tempat-tempat seperti ini dan muncul bau-bau yang meremangkan, ada baiknya kita angkat kaki, kita jalan dan tinggalkan tempat itu. Kerana itu adalah petanda benda tu memberi amaran kepada kita supaya jangan datang dan ganggu kawasan dia. Tapi itulah, pesanan pakcik saya pada waktu itu saya tidak ingat. Malah kami teruskan menceroboh kawasan bangunan kosong ni. Apabila tiba-tiba kawan saya yang sedang berjalan, kakinya tertendang sesuatu. Bila kita tengok balik, tempat yang kawan saya jalan tertendang tu semua adalah tempat laluan jalan kaki. Tak ada besi, tak ada benda yang membahaya. Seolah-olah kaki dia tertendang sesuatu yang keras. Lalu kakinya berdarah, Kisi. Aduh, sakit, aduh. Kawan saya berteriak. Kesakitan. Ish, banyak ni darah kau. Darah mengalir tak henti-henti. Kau tendang apa ni? Kita pun keluarkanlah lampu suluh, iaitu menggunakan handphone. Suluh. Tengok dekat bawah ni, tak ada pun benda yang tajam. Kemudian selepas kita bantu dia, kita pun beredar daripada kawasan tu. Dan masalahnya dia dah tak boleh kayuh basikal. Kaki dia sakit. Jadi ramai-ramailah kita sama-sama jalan, tolak basikal perlahan-lahan. Saudara, ada di antara kawan kita kayuh basikal, ada yang tolak temankan kawan kita yang seorang ni. Tadi kakinya tersandung sesuatu. Apabila saya yang terakhir dengan kawan yang kaki sakit ni nak jalan, nak gerak, tiba-tiba Casey, tiba-tiba saya ternampak ada sesuatu dekat atas bumbung. Dekat bangunan ni lah. Saya ni tengah bercerita dekat sini, meremang pula bulu roma. Dekat atas bumbung saya nampak. Dan kali ni saya pasti kawan saya pun nampak, sebab dia istighfar, berkali-kali istighfar. Mulut dia baca surah, saya pun ikut baca sekali. Kami terpaksa berjalan perlahan-lahan sebab kaki kawan saya ni sakit. Yang lain dah tinggalkan kami jauh ke hadapan. Saya cakap dengan kawan saya, cepat sikitlah, jom, cepatlah. Dan akhirnya Casey, kita tinggalkan kawasan yang mana terletak di Changi, iaitu kalau tak silap saya adalah sebuah restoran terbengkalai, restoran yang terbiar di kawasan pantai Changi. Kepada yang sedang menonton, Malam Seram, Casey sekarang berada di tempat yang diceritakan oleh pengirim kita. Dan inilah bangunan yang dimaksudkan. Saya akan cuba memandu ke depan dan anda boleh lihat restoran dengan lebih dekat lagi. Mohon maaf Casey tak boleh keluar sebab saya menggunakan laptop dan juga saya punya sound mixer, mikrofon. Jadi sebab itulah saya hanya boleh berada dalam kereta. Dan anda tunggu sekejap ya. Saya akan memandu ke depan dan kita akan tonton atau lihat sendirilah. Saudara, Malam Seram malam ini adalah rancangan yang ditaja oleh Ejen Hartanah #Team Mirzafai. Terima kasih kepada Mirzafai yang menaja rancangan ini. Dan dengan ini Casey boleh juga membawa anda sekali-sekala keluar Malam Seram outdoor. Okey, sebentar
Saya akan offkan mic saya akan saya matikan. Kemudian saya akan memandu ke depan sedikit dan anda boleh lihat bangunannya. Kemudian kita akan pergi ke destinasi seterusnya. Yang mana destinasi ni dah banyak kali saya ceritakan dah. Hospital Lama Changi. Saya nak pergi Hospital Lama Changi ni berdebar jantung. Okey, bismillah. Sebentar ya. Okey, saya dah tukar mic. Tadi saya pakai handheld mic. Sekarang saya gunakan mic apa ni dia panggil? Clip mic. Sebab tu sound dia lain sikit. Okey, saya akan pandu depan sikit sini. Jadi anda dapat lihat restoran ni. Ni kat depan ni. Ini dia restoran. Dah lama restoran ni kosong. Korang jangan main-main nak takut-takutkan saya Tak apa. Saya sejujurnya tengah meremang gila kan. Tapi oleh kerana saya nak hilangkan rasa meremang ni, saya hanya perlu ingat satu perkara je, iaitu Fika lentik. Okey ya. Sekejap saya tepikan saya punya tablet. Okey. So dapat lihat restoran yang kosong ni. Nampak sini. Okey, dah. Sini ada beberapa chalet chalet kosong Okey, sekejap. Saya nak keluar daripada kawasan kapak ni. Bismillah. Okey, itu dia tadi tentang restoran terbiar dekat Changi yang saya tunjukkan anda tadi ya. Okey, sekarang saya nak drive. Saya nak menuju ke arah apa dipanggil Saya nak menuju ke arah Old Changi Hospital. Asal tayar saya macam lain macam Sekejap Okey. Kasih saya tayar saya macam ada benda. Lain macam pula. Kau jangan macam-macam. Aku dah seorang kat sini. Sekejap Okay guys, tunggu sekejap saya keluar sekejap. Okay guys, saya nak keluar dan saya nak tengok tayar saya. Saya tadi drive rasa macam tuk 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 tuk. Apa benda pula tu Sekejap
Okey, saya stop kat sini kejap. Saya sambung kisah yang ketiga pada malam ni. Sekali lagi mohon maaf, malam ni agak lain sedikit, malam seram, ya. Kerana saya nak buat sesuatu yang lain lah. Saya sekala, dia tak boleh selalu macam ni. Kalau selalu macam ni boleh biol. Okey, rancangan malam seram pada malam ini cukup istimewa, dibawakan khas untuk anda oleh #Team Mirza Fai. Dan kalau ada urusan-urusan hartanah, anda boleh hubungi Mirza Sobari 83832145, ya, 83832145, ataupun Fai Muni di 83338555, 83338555. Okey, cerita seterusnya yang saya nak bacakan kejap. Okey. Kisah seterusnya ini, kiriman ini datang daripada pengirim yang berkongsi satu kejadian seram. Dia telah pun kunjungi Hospital Lama Changi yang ada di sebelah kiri saya. Menurut pengirim Nadira, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam kepada semua yang sedang menonton rancangan Casey Malam Seram. Nama saya Nadira. Saya nak berkongsi satu kejadian seram yang pernah saya alami ketika saya kunjungi Hospital Lama Changi dengan beberapa orang kawan dalam kereta, Casey. Kami langsung tak keluar dari kenderaan. Kereta ni dipandu oleh boyfriend saya, dan kita ada dua orang kawan duduk di belakang, saya duduk di depan. Yang sarankan benda ni adalah boyfriend saya. Tanya pada saya dan yang lain, malam ni nak pergi adventure tak? Adventure ni kononnya macam exploration lah. Kita nak explore tempat. Jadi boyfriend saya pun sarankan untuk pergi, kita nak pergi ke Changi, Hospital Lama Changi. Pada mulanya saya tak nak, Casey. Tapi dua kawan saya yang dekat belakang tu bersungguh-sungguh nak, jom lah, pergi lah, jom lah. Dan akhirnya setelah pujuk rayu, saya pun ikut lah. Sebab pun kata mereka janji tak akan keluar daripada kereta, kita semua akan duduk dekat dalam kereta. Jadi kita setujulah. Oleh kerana itu saya setuju untuk pergi ke Changi Hospital. Apabila sampai dekat bawah bukit, bahagian bawah bukit tu dah rasa meremang, Casey. Tempat ni dah sunyi, gelap. Dan Hospital Lama Changi, Casey, banyak benda-benda seram yang pernah dikaitkan dengan hospital ni. Saya pun mula rasa tak tenteram. Kawan saya dua orang yang dekat belakang, yang tadi begitu semangat, Casey, pujuk rayu saya, yang katakan tak ada apa benda, tiba-tiba mereka yang kecoh tu terus senyap, Casey. Senyap. Saudara para penonton malam seram, jadi Saya toleh ke belakang. Dalam perjalanan kereta yang dipandu oleh boyfriend saya naik ke atas, saya toleh ke belakang untuk menegur kawan saya dua orang ni. Saya toleh kata, tadi bukan main gairah korang, dah sampai senyap pula. Diam lah. Shh. Kawan saya marah. Saya pun pandang ke depan balik, dan boyfriend saya terus pandu naik sampai dekat atas. Casey, tiba-tiba bila dekat atas bukit Hospital Lama Changi, dua kawan saya yang dekat belakang ni terpekik-pekik, Casey. Terpekik. Terperanjat, ingatkan kena rasuk. Tidak. Terpekik-pekik. Kemudian dia kata, Imran, turun. Tak apa, turun. Lock pintu. Saya yang pada mulanya rasa takut, bila dah sampai tu beranilah sikit. Tiba-tiba rasa takut balik pula. Saya pun cakap dengan boyfriend saya, suruh dia turun ke bawah. Ya, katanya memandu ke bawah ke tempat ini. Boyfriend saya dengan segera, Casey, memandu. Dan bila sampai dekat bawah, akhirnya berhenti dekat tepi jalan, masing-masing dalam keadaan terperanjat. Akhirnya setelah kita berehat dan dapat tenangkan diri,
Saya tanya kepada dua kawan, kenapa terpekik? Yang terpekik seorang Casey, yang lagi satu terikut-ikut. Kawan saya bernama Sri, yang duduk tempat duduk belakang di sebelah kiri, katanya bila dah sampai dekat atas hospital tu, bahagian atas, dia ternampak dekat tepi tingkap ada perempuan menjengah dengan mata terbeliak. Ish, ya Allah, seramnya. Ada perempuan, ya, menjengah tingkap cermin kereta sebelah kiri dengan mata terbeliak. Dia menjengah sekali. Bila kawan saya macam tengah duduk ni, dia rasa macam, kenapa macam ada orang ni tengah tengok aku? Waktu tu lah bila dia toleh ke sebelah kiri, dia ternampak wajah yang menyeramkan. Dia terpekik. Kawan yang sebelah ni yang tak nampak apa-apa pun ikut terpekik, menangis sekali. Saya pun dah terbabit sekali. Itulah kami, saya dengan kawan-kawan suruh boyfriend saya turun, iaitu tinggalkan bahagian atas bukit di Hospital Lama Changi. Casey, memang seram Casey. Bayangkan saya dalam kawan saya dalam kereta, kami diganggu. Kalau keluar jalan macam mana agaknya? Itulah pengalaman saya yang tak dapat dilupakan ketika kami berada di Hospital Lama Changi. Okey saudara, itu kisah yang dikirimkan untuk anda semua yang sedang menonton Malam Seram secara live, yang dibawakan khas untuk anda oleh hashtag Team Mirza Fai. Baik, Casey akan Casey akan berehat seketika. Saya on lampu sekejap. Okey, saya akan berehat seketika. Saya akan kembali selepas ini. Bila kita kembali je, saya akan terus drive naik ke atas. Okey, sekejap saya tengok ada tak saya standby apa-apa kat sini. Okey, ada. Saya akan kembali selepas ini. Tunggu sekejap Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya, mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana. Tenanglah engkau di sana. Kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan yang dibawakan khas untuk anda oleh hashtag Team Mirza Fai. Kita nak cakap tentang jual beli rumah, saudara. Satu topik yang memang cukup penting kalau anda adalah seorang pemilik rumah. Ini dia Team Mirza Fai. Berjumpa kali lagi. Minggu lepas saya cakap nak tanya tentang divorce cases, kes perceraian. Saya nak mungkin Mirza dengan Fai berkongsi ada pengalaman pastinya kepada para penonton yang dalam situasi perpisahan, perceraian ini, mungkin apa to expect dalam situasi ini. I think over the course of 10 tahun kita kerja ni, kita dah attend banyak lah divorce case. Most of them serious. Kita dah pernah experience husband and wife bila kita tengah buat perkiraan, tak puas hati, campak rokok ashtray, table and chairs. Ada because tak puas hati kan. But normally kita notice yang bila diorang gaduh ni, divorce is divorce lah, normal lah, whatever personal reason memang lah. But most of the time diorang tak puas hati pasal dia untung.
Duit untung kan selalu bila kita discuss duit untung ni setengah-setengah, right? Kenapa dia aku setengah-setengah, kenapa aku tak lebih dia kurang, kenapa dia kurang aku lebih, benda macam gitulah. So the process most of the time divorce is always we follow the court order. Okay, bila diorang cerai nanti they will engage a lawyer. Ada yang tak nak engage lawyer, ada yang memang separate tapi quite amicable. Okay, memang relax, steady, memang dia go the right proper way. Those yang memang tak boleh berbual memang dia engage your own lawyer lah. So nanti lawyer akan bilang diorang certain things throughout the procedure about 3 to 4 even 6 months. Nanti court akan bilang okay lah pasal macam gini nanti kau dapat 60%, husband dapat 40%. Oh maybe the husband dapat 80% pasal wife dapat 20%. Pasal selalunya yang kerja husband, wife tak kerja. Ada yang wife kerja, husband tak kerja. Ada yang the husband neglect the wife and so on so forth. Tapi dia punya pecahan peratus tu nanti lawyer akan bilang. Okay, for us dengan HDB kita ikut apa yang lawyer cakap, the court order cakap lah, surat. Okay, ada yang still on good terms. Okay, ada yang not on good terms. Okay, which kadang-kadang kita pun faham. Okay, jadi kita sebagai ejen hartanah ni, okay, kadang-kadang kita kena jumpa husband. Okay, dah settle dengan husband, kita pergi jumpa the wife. Right, okay, so kadang-kadang kita also encounter cases macam okay, husband nak jual rumah, wife tak nak jual. Okay, tapi court order mengatakan rumah nak kena jual. Right, so apa-apa yang kita buat macam Mirza cakap tadi, kita kena ikut court order. Okay, so kadang-kadang ada yang cases macam rumah dah nak jual, dah ada pembeli tau KC. Okay, so husband okay confirm dia nak jual. Okay, tapi wife dia tak nak sign. Okay, so no choice, kita kena ambil agreement tu. Husband dia dah sign. Okay, dia punya wife tak nak sign. Okay, kita kena pergi kat court, ask the court to sign on behalf of the wife for the process to go through. So the court actually can override the wife. Jadi bagaimana pula kalau kes perceraian yang berlaku, salah satu pasangan tu berada dalam penjara? Macam mana nak dapatkan signature ke kebenaran? Okay. Ada tak kes macam tu? Ada. Okay, so kalau macam both penjara for whatsoever reason, so normally the court, the lawyer will advise what to do. Because agent hartanah, we are not allowed to go inside. But there are cases apa dengar agent hartanah boleh masuk prison. But very rare. I tak tahu macam mana buat, but very rare. But most of the time kalau by right, the lawyer will masuk the penjara to meet the client kat dalam, to tell them because of this specific reason, because court cakap nak kena jual ni. So orang ni tak ada kat luar, kat dalam kan. So lawyer will handle this case. Jangan putus asa, berusaha sampai anda berjaya. Jadi hubungilah Mirza Subari dan Fai Muni, #Team Mirza Fai. Mirza Subari di 83832145 ataupun Fai Muni di 83338555 ya. 83832145, 83338555 untuk masalah jual beli hartanah anda. Terima kasih. Jumpa lagi, kita teruskan dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, jom ini bahagian yang kedua. Rancangan yang dibawakan khas untuk anda ditaja oleh #Team Mirza Fai. Malam Seram Outdoor. Okey, korang dah masuk semua, dah masuk. Jom saya nak tunjuk anda. Ajak ada kereta. Bismillah, doakan saya lah. Lepas ni tak boleh balik kata orang. Okay, let's go. Jom kita drive. Sebelah kiri ni hospital lama, hotel sekarang kosong. Hospital lama, bangunan kosong, hotel sekarang bangunan kosong. Okay guys. Ini dia laluan dia. Saya takut atas ni tak ada internet dia. Oh, dulu sebelah kiri ni, kiri kanan tengok. Kan? Ada kereta turun tu. Dia pun baru pergi adventure nampaknya.
Sila-sila hari bulan kita polis. Ceng ceng ceng. Bangunan hospital kosong nampak. Jeng jeng jeng. Jadi bila orang kata jalan pergi sini, inilah Hospital Lama Changi. Nampak tak? So dekat sini kalau masuk jalan terus, anda akan sampai ke dalam kawasan bangunan hospital. Dekat dalam ni ada ward-ward hospital, ward-ward pesakit, ada mortuary. Dekat dalam sini saya tak boleh dekat sangat sebab nanti polis datang. Situ ada sensor. Saya pernah pergi sini, polis pernah datang. High beam lagi. Inilah high beam. Ini off. Ini saya matikan. Ini saya hidupkan balik high beam. Nampak? So dalam sini, depan bangunan putih kecil tu, depan dia adalah pagar. Selepas pagar tu Hospital Lama Changi lah. Ini adalah kawasan bangunan atas, yang mana ramai dulu sebelum ada pagar ni, ramai boleh masuk dalam. Sekarang kalau masuk dalam, dan cakap masuk dalam, dekat dengan pagar tu je akan ada sensor dan cik polis akan datang. Saya cuba drive depan lagi sikit. Bismillah. Dia korang boleh nampak lagi. Nampak tak? Bangunan Lama Changi, saudara. Sunyi, sepi. Aku pula seorang-seorang kat sini. Okey. Ada baiknya saya belah di sini. Sebab keremangan keremangan Bismillah. Saya tengah reverse sebab jalan dia sempit. Okey. Saya malam lampu je, korang boleh nampak muka saya. Nampak tak? Dekat depan saya ni ada apa? Nampak tak depan ni? Tempat bakar. Tempat orang Cina sembahyang. Kenapa dia bakar dekat sini? Adakah atas ni ada temple? Meremang duk. Depan ni ada bangunan kosong lagi. Korang nampak tak? Ni lagi bangunan kosong ni. Saya sejujurnya solo ambush tu dia boleh keluar jalan-jalan. Dia boleh panggil lagi. Mana? Keluar. Saya rasa pelik lah dengan solo ambush. Hati dia hati kering saya rasa. Hati saya masih basah lagi, saudara. Okey.
Jadi itulah kawasan Changi. Saya akan memandu pergi ke tepi pantai untuk sambung satu lagi cerita sebelum saya akhiri malam seram special malam ni. Okey, sekejap. Nampak tak? Hotel ni dah kosong dah. Okey, saya nak bawa anda ke tepi pantai. Saya nak kongsi satu lagi cerita yang terakhir. Sebentar ya. Bismillah. Okay, Assalamualaikum KC dan pendengar-pendengar Malam Seram. Ini cerita saya. Nama saya Amirul. Ini cerita berlaku tahun lama lah, dah lama saya masa saya sekolah menengah lagi. Dalam 15-16 gitulah. So, cut it short, apa yang terjadi, saya dengan kawan-kawan saya ni memang kuat, memang suka berbasikal lah pada waktu malam. So what happen is kita cycle dari Sembawang kadang-kadang ke Changi, belum satu-satu Singapura lah kita cycle. So one fine day ni saya dengan kawan-kawan saya suggest untuk nak ke Changi Village. Daripada Sembawang kita cycle all the way sampai ke Changi Village. Then dah sampai ke Changi Village semua, kita cycle, kita lagi makan. Ada seorang kawan saya ni suggest, macam nak pergi tak ni Old Changi Hospital. That time Old Changi Hospital belum lagi macam sekarang KC. Dulu ni Old Changi Hospital masih hutan rimba lagi kan. So macam betul tak betul nak bikin ni? Saya saja je lah, saya saja dah saya cycling je. Sekali kita explore lah tempat-tempat macam ni. Cakap korang berani tak berani, korang jangan macam-macam tau. Nanti apa terjadi, siapa kat sini, siapa yang boleh yang ubat kalau kena rasuk ke, siapa yang boleh tolong, tak ada orang sini boleh tolong. Alah, jangan pergi, tak pergi apa-apa, tak jadi apa-apa lah. Tu mai kawan cakap macam okey lah kita pun macam kita pun tak ada niat nak jumpa hantu ke apa lah, tapi kita punya niat macam jalan explore situ malam-malam. So apa yang terjadi is saya dengan kawan saya total lagi 5 orang lah. Kita masuk dalam makan belakang Changi Village tu, kita pergilah Changi Hospital tu. Kita jalan GC. Saya sendiri ternampak lagi ada satu macam lembaga putih ni. Dia betul-betul berdiri tak jauh dari saya, dalam 5 meter jauh. Dia macam ada tembok lah. Ada tembok tu ada macam ada lubang lah. Betul-betul berdiri kat depan dekat situ. Saya dah nampak tu, saya terdiam tau. Saya macam sina-sina kawan saya macam wave saya beri tangan lah. Cakap macam nak signal saya dah nampak something. Tu macam saya macam dah nampak tu, macam saya tahu macam tak boleh nak bergerak lagi sih. Macam saya dah macam terpaku lah kat situ. Ni my kawan semua, my kawan yang ada lah satu orang yang ambil video. Tapi ni video tahun lama KC. Saya cari dia punya video dah tak jumpa lagi video ni. Apa saya buat, saya dah takut sebab saya dah takut dia pasal KC. Saya pusing kan. Saya dah mati nak cakap baca apa yang boleh baca KC. Saya KC betul-betul, dan dengan saya tengah takut tu, saya lari keluar sambil baca surah apa tahu cik. Saya baca doa makan lagi sih. Saya berlari, Allahumma barik lana fi murasatan, sampai keluar. My kawan saya dah ketahu-ketahukan saya resi. Kau dah sampai bawah, Amirul, apa kau merepek? Kau buat apa pergi baca doa makan? Kau tak cukup nak makan ke apa? Apa kau, aku baca surah Yasin apa? Kau tengok betul-betul di video. Kekek ke si.
Orang ketawa-ketawakan saya, diorang kutuk-kutuk saya macam kikikkan saya. Tapi hati saya ni, saya takut isi. Saya takut lah, terperanjat dah nampak tu benda. Diorang dah sedap-sedap ketawakan saya kat sini, saya yang takut. Diorang ajar isi. So itu je lah kisah ringkas saya. Bye-bye, selamat malam. Assalamualaikum Bang Casey. Nama saya Mizi. Saya voice note daripada Johor, Bandar Penawar. Kisah ni ialah kisah daripada abang saya. Ia berlaku lebih kurang 4 tahun lepas. Abang saya mengisahkan yang dia pernah mengalami pengalaman seram dekat dalam masjid kosong. Ketika tu waktu maghrib, abang saya dengan kawan-kawan dia nak solat maghrib dekat satu masjid yang memang masjid lama. Diorang lepas masuk diorang ambil duduk semua. Diorang pun start lah solat. Yang kawan abang saya ni dia imam. Start dia jadi imam, dia angkat takbir tu. Surau tu kosong tapi bunyinya seperti, tak tahulah bunyi gema ke apa, tapi dia kata bunyi dia seperti orang kat solat, orang yang tengah solat Jumaat ramai-ramai. Yang kawan abang saya tu pun terkejut, dia pun terkejut dan diorang pun cabut lah, lari. Tak tahulah lepas tu dia solat kat mana, tapi diorang keluar daripada kawasan tu. Okay Casey, terima kasih. Walaupun cerita tak seram, tapi saya cuba sampaikan inilah voice note pertama untuk Casey. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sorry kerana cerita ni tak seram. Okey. Kuning, hijau. Okey, tempat yang saya nak pergi seterusnya ni di lebih tempat dia lebih dekat dengan tepi pantai. Dan sini kisah yang diceritakan ni ada kena-mengena dengan sebuah playground. Playground. Saya tak pasti playground ni adalah playground yang sama sebab dia pun tak cakap nombor kapak. Tapi saya tahu sini ada beberapa playground lah, 2 atau 3. So ini saya rasa kemungkinan dekat sini lah. Mungkin saya salah So itulah saya nak drive ni. Okay. Ini kita berada dekat tepi laut ni. Guys, mesti ada orang piknik. Okay, sini agaknya playground. Sini ataupun dia ada entrance. I think sini agaknya kot. Sini dah tak seram sangat sebab dah ada orang piknik. Ada orang berbasikal, ada orang berpiknik. Mana playground dia? Maybe dia ada entrance lah. Boleh betul-betul gembira ambil gambar. Seronok kalau dapat keluar ramai-ramai konvoi. Tapi itulah border dah tutup. Why border? Ni dia playground dia. Okay. Okay, playground dia dekat belakang sana. Minta maaf saya tak dapat keluar. Tapi awak dapat lihat lah, ni tepi pantai Changi. So ada orang tengah piknik, tengah berkelah kan. Okey, cerita yang terakhir berlaku dekat tepi pantai ni di playground. Tapi playground tu saya tak dapat tunjukkan
kerana dia berada antara dua parking lot ni. Okay guys, saya nak cerita yang terakhir sebelum saya akhiri live ni. Kisah seterusnya berlaku di Pantai Changi. Seperti yang anda lihat sekarang ini, saya berada dekat tepi pantai. Kalau saya lampu tinggi, high beam, mungkin nampak tak jelas. Tak nampak lah, kena tutup dengan pokok. Okay, so depan saya ni, jarak dia dalam 20 meter, 20-30 meter dah tepi pantai dah. Boleh mandi dekat tepi pantai. Sayang lori ni ada kat sini. Kalau lori tak ada, saya boleh park dan anda boleh nampak laut. So kejadian seram, sekejap saya keluarkan saya punya tablet. Mana tablet aku? Sekejap saya pindah tempat lain Sekejap. Aduh. Ya, saudara kita bersama dengan seorang peminat malam seram Sini bang. Ni dia. Assalamualaikum, khabar? Masuk sini lah, ni kamera kat sini. Sinilah, nama siapa? Rahman. Cik Abdul Rahman. Cik Abdul Rahman dari mana tadi? Dari kat Siris. Habis macam mana Cik Abdul Rahman tadi tahu saya kat sana? Saya kalau pukul 12 je, saya standby. Saya tahu ke tidak. Saya kebetulan saya ada di sini lah. Ada di sini tempat apa? Changi ni lah. Saya biasa kat sini lah. Jadi ada mana-mana tu saya tengok ada live. Awak pergi Changi kan? Tadi tengok awak jalan inilah dekat saya ni kan. Jadi alhamdulillah lah, saya dengan orang rumah kat belakang. Rumah kat belakang. Dia pun minat. Terima minat kasih. dekat malam. Buat sini buat apa tadi? Tadi datang duduk ambil angin. Ambil angin. Ombak muka pantai kat tepi. Cik Abdul Rahman ada pengalaman seram ke? Tak ada. Baru saya nak interview mana tahu ada kisah seram, insya-Allah Okay, salam isteri insya-Allah. Jumpa lagi. Terima kasih sokong malam seram. Terima kasih, alhamdulillah. Jumpa lagi Cik Abdul Rahman. Waalaikumsalam. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Saya terperanjat, saya nak pindah kereta pergi tempat yang mungkin boleh nampak tepi pantai Ternampak Cik Abdul Rahman Cik Abdul Rahman, terima kasih Cik Abdul Rahman. Tak sangka pula Saya kalau tadi Cik Abdul Rahman ketuk pintu saya bila saya berada dekat atas Changi Hospital, saya rasa saya dah gone Saya dah beli bil lagi. Tuk terperanjat. Nasib baik dekat sini tak ada tempat ni ramai orang. Terima kasih Cik Abdul Rahman, terima kasih kerana sudi ikut saya kalau Cik Abdul Rahman tadi ada cerita seram, boleh kasi tanya Cik Abdul Rahman Okey, tak apalah. Saya rasa saya biar kat sini nak berkongsi kisah selanjutnya. Ini kisah yang terakhir last story sebelum saya akhiri malam seram. Jom. Okey, saudara, kisah yang ingin saya bacakan kepada anda ini datang daripada kiriman daripada Buyut. Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Nama saya Buyut. Saya nak berkongsi satu kejadian seram yang ringkas yang pernah saya alami ketika saya berada di Pantai Changi bersama dengan anak sulung saya yang pada waktu itu berusia 16 tahun. Kami suka duduk dekat tepi laut. Bukan memancing, bukan berbasikal. Saya ni sejujurnya memang suka duduk dekat tepi laut. Dulu suka ajak isteri. Tapi oleh kerana kami dah ada anak dah 3 orang Kesi. Kemudian
kalau nak ajak isteri kena ajak semua anak-anak yang lain. Dan anak-anak kecil ni kalau waktu malam, kata orang tua memang tak bagus lah, ya, duduk tepi pantai. Jadi saya ajaklah anak sulung saya yang berusia 16 tahun tu untuk ikut saya ke tepi pantai. Saya suka duduk tengok laut dengan angin, dapat tenangkan fikiran. So saya ajak anak lelaki saya. Anak lelaki saya ni alhamdulillah, setiap kali saya ajak dia akan ikut. Walaupun yalah macam boring lah duduk tak buat apa-apa. Nanti dia akan berjalan Casey. Dari satu sudut dia akan jalan all the way, datang balik macam bersenam gitulah. Tapi tak lari, dia berjalan aja. So satu waktu tu saya nampak anak saya ni takatlah, kata ayah, orang jalan kejap pergilah. Saya pun benarkan dia lah untuk jalan. Bila dia jalan tu dah sampai ujung sekali, saya dah tak nampak dia lah sebab dia dah pergi jauh kan. Saya pun bangun dari tempat duduk. Saya pun jalan lah. Tengah jalan, saya lalu dekat tepi playground di tepi Pantai Changi. Dekat playground ni Casey, pada mulanya dari jauh saya nampak tak ada orang Casey. Sebab dah malam, kemungkinan tak adalah orang di tepi pantai pada hari biasa sebab mungkin esok bersekolah. So saya pun teruskan perjalanan, jalan. Bila saya betul berada di sebelah playground ni, saya ternampak ada satu buai ni dia bergerak sendiri. Kalau angin tiup, memang betul angin tiup, tepi laut mesti berangin. Tapi masalahnya buai dia ada beberapa buai, tapi satu je yang bergerak. Cara buai ni bergerak macam ada orang tolak Casey. Saya yang tengah jalan ni tiba-tiba berdiri, tumpuan saya hanya pada buai berkenaan. Dalam hati saya, kata beliau, dalam hati saya ni, tolonglah, adalah orang lalu dekat sini. Kalau ada orang lalu, mungkin saya boleh tanya orang tu, kau nampak tak buai tu? Satu je bergerak. Tapi dari tadi tunggu, satu orang pun tak ada. So akhirnya saya tunggu anak saya pun sampai. Bila anak saya sampai, buai tu dah berhenti dah. Dia cuma bergerak macam biasalah, kena tiup angin. Tapi sebelum tu salah satu buai tu dia bergerak macam ada orang tolak. Jadi niat di hati saya rasa nak tunjuk anak saya. Anak sampai, buai tu dah berhenti Casey. Kemudian saya diri lama sampai ke anak tanya, ayah, jomlah, apa diri kat sini lagi? Kejap-kejap boleh kasih ayah 5 minit. Dengan harapan kemungkinan buai itu akan bergerak lagi. 5 minit, 10 minit, 12 minit tak gerak-gerak. Saya pun angkat kaki jalan dan terus pulang ke rumah. Sampai ke hari ini Casey, saya masih lagi nak tahu adakah buai itu bergerak kerana angin yang tiup ataupun ada sesuatu yang duduk bermain dengan buai yang ada dekat playground di Pantai Changi. Itu kisah daripada pengirim kita. Sekian, terima kasih Casey. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, terima kasih kisah tadi ya. Terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram. Sekali lagi, Malam Seram malam ni agak berlainan sedikit. Saya sekali-sekala keluar dan ini pun adalah satu percubaan sebenarnya. Saya mencuba nak tengoklah kalau boleh saya lakukan. Saya rasa boleh kot, tapi saya tak boleh memandu lah. Mungkin satu hari nanti saya akan cuba buat live, tapi kali ini saya akan keluar set up saya punya sistem laptop di tepi pantai. Ya, saya akan lakukan mungkin dekat bench duduk dan berkongsi kisah tanpa bergerak ke mana-mana. Dari situ mungkin lebih mudah lagi lah untuk saya uruskan audio dan visual kan. Nantikan sajalah, saya akan cuba buat live di channel Captain dulu. Momok Captain akan dapat lihat eksklusif konten dahulu. Kemudian selepas saya dah cuba, barulah saya akan cuba untuk yang umum.
Jadi sekali lagi Casey ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada malam ini. Harap terhibur dengan rancangan yang ditaja dibawakan khas untuk anda oleh #Tim Mirzafai. Anda dapat jalan-jalan dengan Casey di kawasan timur Singapura, tepi pantai. Dan terima kasih juga pada Cik Abdul Rahman tadi yang sudi ikut saya, tegur saya. Semoga Cik Abdul Rahman dan isteri sentiasa sihat Cik Abdul Rahman Tadi Cik Abdul Rahman ketuk tingkap terperanjat saya. Terperanjat bro. Nasib baik dia ketuk dekat kapak ni. Ada orang juga lalu lalang. Ada orang piknik, ada orang tengah pancing. Cuba kalau tadi Cik Abdul Rahman ketuk tingkap saya ketika saya berada dekat atas hospital. Saya rasa saya koma kat atas. Ya Allah, terperanjat aku. Cik Abdul Rahman, terima kasih Cik Abdul Rahman. Dan terima kasih semua. Saya nak undurkan diri dan doakan saya semoga selamat sampai ke rumah. Tapi tak boleh balik dululah. Saya singgah-singgah dululah ya. Dan insyaAllah jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa kalau nak cari ejen hartanah, carilah #Tim Mirzafai dengan menghubungi Mirza Subari 8383-2145 ataupun boleh hubungi Fai Muni 8333-8555. Cukup istimewa pada malam ini. Jumpa anda dan terus bersama dengan saya dalam rancangan Malam Seram. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.